Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Nama saya Muawiyah Al-Murtada. Jadi bagi siapa yang belum subscribe, nama saya Muawiyah Al-Murtada. Bagi siapa yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan bagi yang belum, jemput untuk subscribe sebagai tanda support anda kepada channel ini. Dan saya berhajat untuk mengembangkan lagi channel ini. Mungkin sehingga wallahualam mungkin sampai ke 10,000 subscriber insyaAllah. Jadi untuk kali ni, video kali ni saya nak buat satu reaction terhadap satu video Irfan Khairi ya. Video Irfan Khairi. Irfan Khairi ni saya kenal dia sejak saya kenal dia sejak waktu saya tak tahulah bila, tapi kira antara orang kata apa, tokoh businessman yang saya kenal lama lah. Saya kan dulu kan tak ada orang kata Najib Asadok ke siapa, tak ada kan. Saya tak kenal sangat businessman, tapi Irfan Khairi ni memang familiar daripada dulu lagi. Jadi saya pun kadang sebelum zaman YouTube dulu, saya pun adalah tengok-tengok sikit dia punya video-video. Tapi sekarang ni dia buat satu video tentang satu perniagaan tiada modal untuk perniagaan. Tiada modal untuk perniagaan, ini caranya. Maksudnya dia listkan perniagaan yang tak ada modal. Jadi kita nak react sikit lah. React sikit video dia. Adakah betul perniagaan semua ada perniagaan tak ada modal? Okey, jom kita tengok sama-sama. Bila ditanya, memang ramai minat nak mulakan perniagaan. Tapi kan, ramai juga antaranya melengah-lengahkan waktu untuk mulakan perniagaan. Dan alasan yang paling top adalah tak ada modal. Apatah lagi, perniagaan yang nak dimulakan tu adalah perniagaan besar. Kali ni saya nak kongsikan dengan anda apa nak buat kalau anda nak mulakan perniagaan tapi tak ada modal. Betul lah. Kira kebanyakan orang dia nak mulakan perniagaan tapi tak ada modal. Selalunya alasan tak ada modal kan. Cuma apabila saya tengok pengurusan kewangan, mentor-mentor pengurusan kewangan, sebenarnya perniagaan ni tak perlu modal besar pun. Kita kena mulakan daripada apa yang kita ada saja perniagaan ni. Jadi kalau tak ada modal, kita mulakan dengan cara tak ada modal. Kalau kita ada modal sikit, mulakan dengan modal sikit. Yang masalahnya, wallahualam mungkin ada orang yang buat loan apa semua, tapi hakikatnya kalau kita buat loan itu risiko, lepas tu mungkin kita terdedah dengan riba. Jadi sebenarnya kalau kita tengok perniagaan-perniagaan besar pun macam Facebook, lepas tu Google, Amazon, katanya lah, saya pun tak baca riwayat hidup dia orang, sejarah perkembangan perniagaan mereka. Tapi kalau kita tengok mereka ni, menurut mentor-mentor businessman ni, mereka kata memang mereka ni mula dengan garaj, dengan laptop yang ada, dengan bilik. Perniagaan yang guna garaj lah kan, tak perlu nak sewa. Kalau kita nak berniaga kena ada sewa, kena sewa pejabat. Kalau dia orang memang, kalau ingin tengok Google, Facebook, memang dia orang mulakan dengan apa yang ada, laptop yang ada kan. Jadi mula dengan apa yang kita ada. Tak perlu modal besar, guna dengan apa yang kita ada. Sikit-sikit lah muzik Saya nak dapatkan grant untuk mulakan Nak buat pinjaman perniagaan dari bank bukannya mudah. Ada juga yang bergantung kepada ingin dapatkan bantuan modal dari kerajaan. Contohnya macam nak dapatkan grant untuk mulakan perniagaan. Tak salah kedua cara ni. Namun kedua cara ini adalah cara yang tak pasti kita akan dapat. Saya pun tak pernah kedua-duanya. Apa yang pasti adalah usaha kita sendiri dalam mencari modal dan bukan alasan tak mahu cari modal. Pernah sekali tu kan saya tanya kepada seorang kawan yang ingin mulakan perniagaan restoran. Kekangannya nak mulakan perniagaan restoran tak ada modal. Saya pun tanyalah kat dia, berapa modal yang dia perlu? Jawapannya, sewa premis, tukang masak, nak jaga kaunter, kerusi, meja, barang dan sebagainya. Jumlah modal yang diperlukan adalah RM200,000. Saya tanya semula padanya, kenapa tak mulakan kecil? Buka gerai ataupun pushcart ataupun gerai mobile yang agak murah, atau even start business F&B dari rumah dan lakukan delivery dulu. Sekarang kan ramai orang suka delivery. Kumpulkan dulu duit pelan-pelan sehingga boleh buka restoran. Jawapannya pula, alah susahlah macam tu. Susah? Memang susah. Kenapa susah pula?
buat loan lagi susah nak kena bayar. Tapi wallahualam lah kan, tak tahulah. Buat loan lagi susah, kita terikat berapa lama kan. Cuma saya berpandangan, saya bersetujulah dengan Ifan Khairi. Kita berniaga dengan apa yang kita ada dulu. Sebab nanti saya akan ceritakanlah pengalaman peribadi saya, walaupun apa yang saya buat tidak berkembang, itu adalah saya punya orang kata apa, saya masih belajar lagi. Saya pernah buat satu bisnes dulu tanpa modal. Memang tanpa modal. Tapi yang maksudnya kita kalau boleh dalam bisnes ni kita nak berkembang. Yang tu yang saya masih belum dapat lagi kaedah untuk mengembangkan bisnes yang kita ada. Kejut juga saya dengar nak tunggu modal RM200,000 untuk buka restoran. Tak pula susah. Tapi nak mulakan perniagaan kecil dilihat susah. Macam mana tu? Cuba mencari pinjaman bank atau cuba dapatkan grant kerajaan, tak pula susah. Tapi nak berusaha, berniaga dari kecil dan kembangkan jadi besar, yang itu dia nampak susah. Pelik betul manusia. Macam grant kerajaan ni mungkin anda boleh cubalah grant kerajaan, sebab grant kerajaan ni kita ada, wallahualam saya pun tak tahu, tapi yang saya faham lah kita kena ada proposal apa semua. Tapi grant kerajaan bantuan lah. Rugilah sebab kerajaan tambah-tambah Bumi Putera, memang orang Bumi Putera ada kelebihan nak dibandingkan dengan kaum lain. Cina nak buat bisnes, wallahualam saya tak tahulah kan, tapi tak tahu mungkin dia orang kena kemudahan lain. Cuma untuk kita ada MARA untuk mulakan perniagaan. MARA lagi, kementerian-kementerian macam pertanian pun ada juga buka geran-geran. Itulah. Tapi hakikatnya kan itu yang terjadi. Ramai yang ingin mulakan perniagaan terus besar, terus nampak hebat, mempunyai premis, kedai, pekerja yang ramai, peralatan yang canggih. So, ni cakap orang pengalaman lah, bukan cakap orang yang lihat, nampak dia tak ada pengalaman. Perniagaan yang dijalankan. Saya memang saya nak komen pun tak berani sebab kita tak ada bisnes yang besar, tapi ini orang yang dah proven, memang jutawan. Dengan perniagaan yang boleh kita consider bermula kecil. Dan kini ada kilang yang besar. You see, tak ramai yang sanggup mula kecil. Kemudian kumpul modal sedikit demi sedikit dan kembangkan perniagaan secara berperingkat. Mungkin mereka tak dapat lihat perniagaan kecil hari ini 5-10 tahun yang akan datang boleh menjadi besar dengan usaha yang dilakukan. Masalahnya adalah jika kita bermula dengan perniagaan yang modal besar, terus nak besar. Tanpa pengalaman berniaga, besar kemungkinan perniagaan itu akan gulung tikar. Yang bankrupt lagi pun risiko, ramai. lagi risiko besar. Pengalaman berniaga kecil pun tak ada. Macam kita mula kecil, kita belajarlah pengalaman dari situ. Besar, maka tanggungjawab pun besar juga. Ianya tidak semudah yang dilihat. Tetapi sekiranya kita mula kecil, maka risiko kita pun kecil juga. Namun apa yang lebih penting adalah pengalaman dan ilmu yang dapat dikumpulkan dalam membesarkan lagi perniagaan kita yang kecil tu. Pengalaman berniaga akan menguatkan kita sebagai usahawan peringkat demi peringkat. Nanti bila perniagaan jadi besar, ni pengalaman bukan modal, pengalaman. Ilmu perniagaan telah kita pelajari dalam perjalanan dari berniaga kecil hingga besar. Peringatan saya kepada bakal usahawan, tak perlu menjadikan modal sebagai alasan. Kalau boleh mulakan kecil dulu. Nak terus buka kedai ataupun jaringan jenama kosmetik sendiri, memang memerlukan modal yang besar. Tapi cuba dulu niagakan barangan kosmetik orang lain. Sebagai ejen kecil-kecilan lah katakan. Bina pengalaman, tambahkan ilmu. Modal juga akan menjadi kecil. Fikirkan, kalau kita tak boleh jual 100-200 produk orang lain, bagaimana pula kita hendak menjual 10,000, 20,000 atau lebih produk kita sendiri. So, fikir besar tapi mula kecil. Dan sekiranya anda nak mulakan perniagaan kecil-kecilan tapi anda tak tahu nak jual apa, check it out www.nakjualapa.com. Di webinar percuma ini kan saya tunjukkan anda langkah pertama, macam mana nak cari idea pertama nak mulakan perniagaan yang terbaik dan menguntungkan anda. Webinar ni percuma je. Daftar di www.nakjualapa.com. Kongsikan pendapat anda nak terus mulakan perniagaan yang besar dengan modal yang besar atau sebaiknya mulakan perniagaan yang kecil dulu. Dan jangan lupa subscribe dan juga tekan loceng supaya anda mendapat lebih banyak lagi tip-tip perniagaan, tip-tip buat duit dari saya. Boleh tak macam tu? Okey, itu video yang kita tengok. Jadi saya sebenarnya salah. Bukan video ni, ada video satu lagi. Cuma Ifan Khairi dia sharekan satu pengalaman. Antara perniagaan yang boleh kita buat tanpa modal ialah affiliate, perniagaan affiliate. Lepas tu affiliate, kemudian mengajar. Dia kata mengajar boleh juga. Jadi dan saya pun memang
dulu waktu saya belajar dulu, waktu saya belajar kan kita macam IPG allowance tak banyak kan. Allowance tak banyak. Mungkin orang lain lah cerita dia. Macam saya, family saya biasa je dan memang bergantung survive memang duit 400 tu saja. 400 tu. Jadi macam mana kita nak cari side income supaya kita ada duit sampingan dan boleh juga bagi dekat family. Jadi apa yang saya buat, saya fikir, okey, mulakan perniagaan dengan apa yang kita ada. Saya ada motor, lepas tu saya ada perniagaan perkhidmatan. Saya pun ada juga, orang kata perniagaan perkhidmatan ni adalah salah satu perniagaan yang tanpa modal. Jadi apa saya buat, saya mulakan dengan mengajar. Jadi mengajar. Saya mengajar, waktu tu saya mengajar Al-Quran dan memang dibenarkan dalam Islam untuk kita ambil yuran ataupun ambil upah apabila kita mengajar Al-Quran. Jadi waktu tu memang saya pergi rumah ke rumah lah, buat iklan sikit-sikit kat internet, dekat blogspot apa semua kan. Dan Alhamdulillah, kira kalau orang kata dengan rezeki Allah bagi tu, kita ada sikit simpanan, kita ada juga survive untuk kita bagi juga kat family kan. Jadi nak katanya perniagaan ni kita mula ada perniagaan yang tak guna modal, memang ada. Jadi tak perlu kita fikir macam mana kan nak kena buat loan, tak perlu. Kita mulakan dengan apa yang kita ada. Ada motor, ada kereta kan. Ada kereta, buat perniagaan berdasarkan kereta kita. Ada motor, buat perniagaan berdasarkan motor yang kita ada. Macam saya waktu saya belajar dulu masih fikir je lah. Okey, ada motor, bawa motor pergi ke rumah orang ngajar. Dan memang benda tu memang ada demand. Memang ada demand. Jadi pastikan demand and supply. Ada demand, ada supply. Demand tinggi, supply kita boleh supply. Itu adalah satu perniagaan. Jadi insyaAllah semoga saya doakan bagi mereka yang menonton video ini, yang tercari-cari apa perniagaan sesuai untuk diri dia. Semoga anda menemui perniagaan yang sesuai dan dapat mengembangkan perniagaan anda seterusnya. Yang paling penting niat kita lillahi ta'ala, cari nafkah untuk family, cari nafkah untuk keluarga, terutama yang lelaki, cari nafkah. Yang perempuan pun cari nafkah juga kan. Mungkin keluarga berharapkan kat dia saja yang bekerja kan. Jadi dia perlukan bagi duit dan juga mungkin kena ada buat side income ke apa kan. Jadi itu saja, semoga Allah mudahkan urusan saya dan urusan anda semua. InsyaAllah kita jumpa di next video. Semoga ada manfaat untuk video kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.